Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dapat berhimpun berada di rumah Allah pada hari yang terakhir daripada Ramadan ini, hari-hari terakhir daripada Ramadan. Jadi insyaAllah kita nak lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan adab dan fadilat Al-Quran, di mana hari ini kita nak masuk bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh iaitu adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Jadi dalam kitab ni Imam Nawawi bahagikan beberapa bab adab dan fadilah ini kepada beberapa kumpulan, iaitu kepada penghafal Al-Quran, kepada guru-guru Al-Quran, kepada orang-orang awam umumnya di kalangan orang-orang Islam, dan yang terakhir ni itu bagi seluruh manusia, adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Dan kalau kita perhati sebahagian tajuk yang disebutkan dalam bab ini sebenarnya telah kita bincangkan dalam tajuk-tajuk yang lepas. Seperti tajuk berkenaan kewajipan mengagungkan, menyucikan dan memelihara Al-Quran. Ini kita telah bincangkan dalam tajuk-tajuk yang lepas. Lepas itu adab yang kedua iaitu mentafsir Al-Quran. Dan orang bukan ahli berbicara tentang maksud di dalam Al-Quran. Orang yang bukan ahli, yakni bukan ahli tafsir, berbicara tentang maksud di dalam Al-Quran. Ini juga kita telah sentuh secara tidak langsung sebelum ini, sebagaimana kita sebutkan tafsir Al-Quran tidak diwajibkan ke atas setiap manusia. Yang diwajibkan, yang menjadi kefarduan setiap individu, setiap insan ialah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, kita telah bincang apa makna tadabbur dan apa makna tafsir. Jadi tafsir memerlukan kepada kelengkapan ilmu-ilmu yang yang cukup, yang melayakkan individu tersebut untuk melakukan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jika tidak ada kelayakan, tidak ada penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang berkait dengan tafsir, sebenarnya kalau dia cuba juga untuk menafsirkan Al-Quran, maka akan berlaku kesalahan yang ketara dalam penafsirannya. Akan berlaku banyak kesalahan dan boleh membawa kepada salah faham terhadap makna Al-Quran. Sebagai contoh mudah, golongan-golongan tarikat tertentu
golongan-golongan tarekat tertentu ataupun golongan sufi tertentu dalam membincangkan satu ayat, mereka memahami ayat tersebut secara lafzi, tidak dengan makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka salah faham dan menjadi bila baca Quran semakin rosak kefahamannya terhadap agama, sebab mereka tidak ada kelayakan dan menafsirkan Al-Quran dengan sendiri tanpa berpandukan kepada tafsiran ulama-ulama yang muktabar, iaitu ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadatlah kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan kepadamu. Jadi al-yaqin di situ, al-yaqin di situ bagi mereka yang tidak merujuk kepada tafsiran yang muktabar ataupun tengok dalam terjemahan-terjemahan, mereka akan mudah terkeliru kalau semata-mata berpandukan akal mereka. Mereka kata ini bermakna ibadat-ibadat ni dia ada hak. Dia ada hak. Bukannya sampai kita mati. Dia ada hak. Haknya macam mana? Haknya bila kita sudah yakin, tahap keyakinan kita terhadap Allah sudah maksimum 100%. Bermakna bila sampai ke tahap tersebut, kita tidak perlu lagi beribadat, tidak perlu lagi solat, puasa dan seumpamanya. Jadi itu adalah satu tafsiran yang jelas menyeleweng dan bercanggah dengan Al-Quran dan agama sendiri. Jadi ramai ada sekumpulan orang yang melakukan penafsiran seperti itu, dan mereka pergi sungguh-sungguhlah. Jadi ini sebenarnya satu penyelewengan, suatu kesesatan. Allah Ta'ala sebut yahdi bihi katsira, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Al-Quran ni boleh membawa, Allah Ta'ala boleh menyesatkan dengannya, dengan Al-Quran ramai orang, dan boleh memberikan petunjuk dengannya kepada ramai orang. Jadi nak dapat petunjuk, bila kita membaca Al-Quran, nak mengetahui makna-makna Al-Quran, mestilah merujuk kepada ahli-ahlinya, mufassir-mufassir yang diakui, bukannya merujuk kepada golongan-golongan tertentu yang melanggar disiplin-disiplin ilmu tafsir, sehingga menyebabkan makna Al-Quran itu terpesong dan amalan, pegangan orang ramai terhadap Al-Quran menjadi rosak. Padahal yakin dalam ayat tadi, maksudnya mati. Maksudnya mati. Sebab satu-satu perkara atas dunia ni yang setiap manusia yakini 100%, pasti 100% akan berlaku, ialah mati. Benda-benda lain, apa sahaja cita-cita dia, perancangan dia, kehendak dia, semua tu tidak 100%. Semua tu tidak 100% lagi. Walaupun dia telah rancang dengan begitu rapi, tapi tidak 100% perkara tersebut, dia tidak yakin dengan 100% benda tu akan berlaku. Sebab tu apa-apa kita kena kata insya-Allah, jika Allah Ta'ala kehendaki. Itu salah satulah, itu salah satu contoh. Jadi nak dapat hidayah daripada Al-Quran, kena rujuk pada tafsiran yang muktabar, iaitu tafsiran yang dijelaskan oleh mereka yang ada keahlian, kepakaran dalam bidang tafsir. Di sini disebutkanlah istilah-istilah hadzaf, ikhtisar, idmar, hakikat, majaz, apa semua ni. Ini istilah-istilah yang dikuasai, yang sepatutnya dikuasai oleh seorang mufassir sebelum dia melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu alat
yang perlu dipelajari. Sebab tu pelajar-pelajar ilmu agama dia mengambil masa yang lama untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut. Ilmu bahasa Arab secara umumnya, nahwu, saraf, lughah, i'rab, balaghah, apa semua tu sebenarnya membawa dia kepada penafsiran ataupun memahami tafsiran yang betul, yang tepat tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu fiqh dan seumpamanya, sebenarnya membantu dia untuk menafsirkan Al-Quran dengan tepat. Dengan tepat. Sebab Al-Quran ini satu perkara yang menjadi yang diterima oleh umum, yang diterima oleh semua, dan bagi mereka yang ada kepentingan tertentu, mereka cenderung untuk menggunakan ayat-ayat tertentu untuk meraih kepentingan tertentu dalam kehidupan mereka di dunia ni. Dalam kehidupan mereka di dunia ni. Itu. Tak apalah. Lepas tu perbantahan dan mengadakan perdebatan pada Al-Quran tanpa sebab. Tanpa sebab. Ini satu penyakit. Ini satu penyakit yang berlaku kepada mereka yang yang nak menegakkan sesuatu fahaman yang batil, yang salah. Ini banyak berlaku, banyak berlaku. Kita boleh tengok dengan jelas perkara ini berlaku di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat disebabkan nak tegakkan sesuatu tafsiran yang menyeleweng sehingga sanggup berbantah-bantahan menuduh saudaranya yang lain yang cuba nak memperbetulkan tafsirannya sebagai sesat dan menyeleweng, padahal dia yang salah. Suatu diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Hurairah, al-mira' fil Qur'ani kufrun. Perbantahan melibatkan Al-Quran adalah kufur. Al-mira' yakni berbantah tanpa hujah. Ada hujah, bukan hujah, dipanggil syubhat. Dia kata itu hujah, padahal tidak hujah, sebab jelas sangat kebatilan cara dia berdalil. Tapi mereka cuba berkeras, berdegil, sehingga menyebabkan berlaku perpecahan yang besar di kalangan umat Islam. Disebabkan mereka ada pengikut, menyebabkan pengikutnya juga terikut-ikut dengan fahamannya, dengan tafsirannya. Sebagai contoh, ada orang yang menggelarkan mereka ni ahli sufi, dan mereka juga mempelopori konon-kononnya tafsiran sufi. Tafsiran sufi. Sekarang ni banyak timbul tauhid sufi. Ada juga tauhid sufi, tafsiran sufi, tafsir sufi. Tafsir sufi ni tafsir Ibnu Arabi lah, biasa diketengahkan. Jadi salah satu tafsirannya ialah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama daripada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah ahad, esa. Jadi mereka kata huwa tu, dhamir huwa tu bukannya Allah, itu maksudnya Muhammad. Itu maksudnya Muhammad, nak bawa masyarakat kepada akidah yang menyeleweng hakikatnya. Ayat seolah-olah Muhammad dan Allah ni satu. Nak cerita Muhammad dan Allah ni satu. Akidah hulu dan seumpamanya. Jadi bila dijawab, bila dikemukakan tafsiran yang betul, mereka berkeras menyatakan ini tafsiran yang betul, yang ada asasnya, ada kaedahnya, disebut dari segi nahwu begini-begini. Disebut dari segi nahwu. Tapi ketara sangat, tak ada siapa pun di kalangan ulama yang muktabar yang mengatakan huwa itu dengan makna Muhammad.
Huwas itu dengan makna Muhammad. Adalah Ibnu Arabi, seperti Ibnu Arabi yang rata-rata ulama mengatakannya tak betul, tapi dijadikan panduan, dijadikan pegangan bagi golongan-golongan tertentu. Dan orang yang yang mempopularkan tafsiran seperti itu, okay. Kadang-kadang disambut, dijemput oleh pihak-pihak tertentu sampai ke tempat kita. Okay, mari ke masjid-masjid besar di tempat kita ni, memberikan kuliah, menyampaikan kuliah agama. Sebab apa? Sebab mereka ni dikenali sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat menentang golongan W. Walaupun jelas sekali dia melakukan penafsiran yang batil, yang menyeleweng daripada Al-Quran. Tak apa, asalkan kaedahnya, asalkan mereka ni menentang W. Jadi kebenaran diukur dari segi di mana pihak, di belah mana mereka berada. Jika di belah W, confirm tak betul, automatik tak betul. Jika di belah yang menentang W, mesti dia betul, mesti dia pejuang Ahlussunnah wal Jamaah tanpa perlu melakukan penilaian terhadap apa yang keluar daripada mulut ni, hatta melakukan penafsiran yang jelas batil, yang jelas bercanggah terhadap Al-Quran. Jadi ini perdebatan yang berlaku, dia menyebabkan kerah hati dan menjadi punah rasa akidah terhadap Al-Quran. Tak apalah. Al-Basu yang seterusnya, sebab suatu ayat tu tak apalah, aku telah lupa ayat sekian. Aku telah lupa ayat sekian. Ini biasa berlakulah pada khususnya penghafal Al-Quran. Jadi Imam Nawawi sebut makruh untuk menyebutkan aku telah lupa ayat sekian. Makruh sebut. Tetapi dia hendaklah berkata aku telah dilupakannya atau dipadamkan ingatan terhadapnya. Sesungguhnya telah sabit sebuah hadis dalam As-Sahihain daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa syai'un nusiya. Janganlah salah seorang daripada kamu berkata aku telah lupa ayat sekian dan sekian, bahkan ia adalah perkara yang telah dilupakan. Dalam hadis yang kedua, bi'sa ma li ahadikum ay yaqul nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Seburuk-buruk ucapan yang dikatakan oleh salah seorang daripada kamu ialah aku telah lupa ayat sekian dan sekian, bahkan dia telah dilupakan. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela, melaranglah seseorang daripada mengatakan nasitu ayat kaita wa kaita. Aku telah lupa ayat sekian dan sekian. Ayat sekian dan sekian. Jadi kaita ni, kait ni satu lafaz yang menggambarkan jumlah yang banyak dan ayat yang panjang. Jadi lupa banyak. Jadi hal ini biasanya berlaku pada mereka yang menghafal Al-Quran, sama ada menghafal keseluruhannya ataupun menghafal sebahagiannya. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang menyebutkan nasitu? Nasitu Nabi cela, kita sebut nasitu. Kena sebut nusitu, dilupakan. Sebab nasitu ni, nasiha ni, dari segi maknanya dia menggambarkan seseorang itu
tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran, maknanya dia mengabaikan. Dia mengabaikan Al-Quran. Kalau dia menghafal Al-Quran, dia tidak melakukan pengulangan murajaah terhadap Al-Quran sebaiknya, secukupnya, sehingga dia lupakan Al-Quran. Dia hanya baca, dia hanya menambahkan hafalan baru. Hafalan dia lama, dia rasa sukar, dia rasa berat, dia rasa malah, lalu dia mengabaikannya. Itu maksud nasi itu. Itu maksud nasi itu. Jadi jadi sebab tu Nabi SAW tak suka kita sebut. Kita sebut seumpama tu. Jadi kalau Nabi tak suka sebut nasi itu pun Nabi tak suka. Kalau dengan sengaja. Kalau dengan sengaja seorang itu betul-betul mengabaikan hafalannya, maka lebih-lebih lagi lah Nabi SAW tak suka. Bukan bermakna bila kata sini Nabi tak suka sebut nasi itu bermakna tak apa. Bermakna molek jika kita menghafal Al-Quran lepas tu kita mengabaikannya. Tidak. Tidak. Ini nak cerita dari segi adab bercakap, menggunakan lafaz yang betul ketika ketika bercakap tentang Al-Quran ni. Ketika bercakap tentang Al-Quran. Jadi kita mengatakan nasi itu pun sudah tidak disukai oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi lah jika kita sendiri melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran. Dan kalau kita ingat hadis yang kita baca pada muka surat 52, suruhan agar memelihara Al-Quran dan ancaman supaya tidak membuatkannya dilupai. Dalam hadis itu sebut dengan jelas dalam sebuah hadis, man qara al-Quran thumma nasiyahu laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa ajzam. Sesiapa yang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, ini dengan sengaja. Dengan sengaja. Laqiyallahu yaumal qiyamah, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Jadi kalau dengan sengaja melupakan Al-Quran, itu satu malapetaka lah. Itu satu bencana, itu satu musibah yang besar yang sepatutnya penghafal Al-Quran bimbang. Sepatutnya pelajar-pelajar penghafal Al-Quran sangat-sangat gerun. Sangat-sangat gerun. Sebab Allah Ta'ala telah letakkan dia, berikan peluang kepada dia, berikan masa, Allah Ta'ala temukan dia dengan orang-orang yang ahli dengan Al-Quran, guru-guru Al-Quran. Sepatutnya bila dia keluar daripada tempat tersebut, dia juga telah dapat hamilul Quran, mengandungkan Al-Quran. Walaupun perut dia tidak boroi mengandung Quran ni dia tidak seperti mengandungkan anak. Jadi kalau dia keluar dalam keadaan tidak ingat, ini satu musibah yang besar yang perlu yang perlu diatasi. Maknanya dia kena melakukan proses pemulihan lah. Dia perlu buat proses pemulihan, perlu murajaah, ambil lah apa-apa kaedah yang betul untuk merawat balik hafalannya yang telah dilupakan. Yang telah dia lupakan kerana kecuaiannya, kerana kemalasannya, kerana tumpuan yang tidak sepatutnya yang dia tidak berikan semasa menghafal Al-Quran. Ini musibah yang paling besar yang sepatutnya menghantui fikiran pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran. Pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bukan nak cerita kita dibenarkan untuk lupa, kita dibenarkan untuk alpa terhadap Al-Quran, tidak. Cuma Nabi nak cerita sifat kelemahan manusia. Sunnatullah Allah Ta'ala tetapkan dah. Hebat macam mana pun,
dia hafal Al-Quran, mantap setara mana pun, kemah setara mana pun hafalannya, dia akan lupa. Dia akan lupa. Sebab Al-Quran ni milik Allah. Dia boleh bagi, dia boleh ambil. Ada masanya ketikanya dia baca dengan lancar, dengan fasih. Ada juga masa-masa tertentu dia tersalah, dia terlupa, blackout dipanggil kan. Tengah baca dengan lancar, tiba-tiba hilang, gelap. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku pada semua kan. Imam besar mana sekalipun, dia akan mengalami pengalaman seumpama ni. Dia akan mengalami pengalaman seumpama ni. Tapi dengan syarat setelah dia melakukan murajaah ya sepatutnya, terutamanya bulan Ramadan ni. Orang yang menghafal Al-Quran, imam-imam tarawih, jika dia telah memenuhi syarat sebelum dia jadi imam malam tu, daripada pagi lagi, selepas subuh sapalah petang, sapalah lepas asar, lepas maghrib, ayat tu diulang-ulang. Mana dia telah bersungguh-sungguh, habis tenaga, habis masa, habis tumpuan dia kepada Al-Quran. Sebulan tu dia kuarantin, dia putuskan diri dia dengan dunia, dengan orang lain. Habis dia tak nampak dah orang lain, dia tak ingat dah hari pun dia tak ingat. Hari ni hari apa dia tak ingat, tarikh pun dia tak tahu, apa yang berlaku di luar dia tak tahu. Jadi dia tahu nak masukkan Al-Quran dalam kepala dia. Jadi setelah dia bersungguh-sungguh sebelum dia naik tu lancar dah dia baca kan. Bila dia naik, ada ayat-ayat yang dia terlupa ataupun dia tersalah baca, tukar baru, tergugur perkataan dan seumpamanya. Ini berlaku pada imam-imam di kalangan hufazul Quran. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlaku perkara seumpama tu kita jangan kata nasitu ayat kadza wa kadza. Aku lupa, ni dalam segi bahasa Arab lah. Aku lupa ayat-ayat ni. Tapi kita kena kata nusitu. Nusitu. Aku telah dilupakan, sebab ingatan yang mantap, yang kuat, ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar-pelajar hafiz yang bersungguh-sungguh, dia akan mengadu pada guru dia masalah ni. Mungkin ada di kalangan kita, buat kita. Kalau tak bersungguh lagi, kalau dia tak bersungguh, dia tak rasa sangat. Tapi kalau dia bersungguh sangat-sangat tapi ada juga ayat-ayat tertentu yang dia terlupa. Ada juga ayat-ayat tertentu yang dia terlupa, dia akan mengadu kepada gurunya. Jadi saya masih ingat pesanan guru saya. Dia kata mustahil Al-Quran ini diingati setiap masa. Diingati setiap masa. Jadi Allah Ta'ala buat kita ingat, kita lupa, kita ingat, kita lupa tu. Hikmahnya nak suruh kita sentiasa bersama dengan Al-Quran, sentiasa mengulang-ulang Al-Quran. Kalau ingat sekali hafal, ambil masa 3 tahun hafal Al-Quran, dapat hafal 30 juzuk, dan lepas tu lepas tu ingat, langsung tak lupa, mesti orang tu akan tinggal, tak baca dah Quran. Hari-hari paling okey dia akan baca dan dia terawih. Setahun sekali dia baca Quran. Dah dia ingat. Jadi pesanan seumpama tu menyebabkan kita rasa lega, kita rasa hilang beban, tidak stres. Tidak stres dengan apa yang berlaku. Jadi ini penting sangat. Benda-benda seumpama ni kepada mereka yang menghafal Al-Quran, sebenarnya ini adalah satu perkara yang sering berlaku, yang boleh berlaku pada sesiapa sekalipun, pada sesiapa sahaja. Jadi dia kena ingat, ingat tak ingat ni kuasa Allah, kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena bersungguh, dia kena berikan tumpuan sepenuhnya untuk mendapatkan kemuliaan menghafal Al-Quran dan ingat ayat-ayat yang dihafal. Ingat ayat-ayat yang dihafal. Banyak cara lah banyak cara, terutamanya bila masuk Ramadan, penghafal Al-Quran ambillah peluang untuk jadi imam, untuk jadi imam, sama ada yang terbaiknya khatamlah 30 juzuk.
khatam 30 juzuk. Ini sangat-sangat membantu kita untuk mengekalkan hafalan kita. Jadual Ramadan setahun sekali ini sebenarnya satu perkara, satu peluang yang sangat besar kepada pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran untuk dia melakukan murajaah. Sebelum Ramadan tu dia baca semua dah Quran tu. Cuma bila masuk Ramadan, baca dalam solat tarawih sambil disambung oleh jemaah-jemaah, makmum-makmum di belakang. Itu mengukuhkan, sangat-sangat membantu untuk mengukuhkan hafalannya. Seperti kita bicara sebelum ni, baca dalam sembahyang sangat-sangat berbeza dengan baca di luar sembahyang. Jadi lupa ni akan berlaku. Jadi dari segi adabnya, jangan kata nasi tu, kata nusia ataupun nusi. Tapi jangan sengaja pula melupakan Al-Quran. Itu tidak betul sama sekali jika kita faham seumpama tu daripada hadis ni. Lepas tu tajuk seterusnya yakni menyebut nama surah. Menyebut nama surah. Ini dari segi adab. Harus bagi seseorang menyebutkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am dan surah-surah yang lain tanpa dimakruhkan. Sebab surah Al-Baqarah ni kalau dengar dari segi dari segi maknanya, surah lembu. Surah berkenaan lembu. Surah keluarga Imran, surah perempuan. Jadi macam tidak ada kemuliaan. Surah Al-Ankabut, labah-labah. Surah Al-Fil, gajah. Jadi remeh je dengan nama surah tu. Tidak menimbulkan kehebatan pada diri kita, pada orang yang menyebut tu. Jadi sebab itulah ada kalangan ulama mutaqaddimin mengatakan makruh sebut nama surah tu secara direct. Hendaklah seseorang menyebutkan surah yang dinyatakan perihal lembu di dalamnya. Sebut seumpama tu, surah yang dinyatakan perihal lembu di dalamnya, surah yang menceritakan tentang lembu di dalamnya. Maknanya bukan keseluruhan surah tu bukan dengan lembu, tapi ada sebahagian besar daripadanya cerita lembu. Surah yang dinyatakan perihal keluarga Imran di dalamnya, surah yang menyatakan perihal wanita di dalamnya. Ini dari segi adab sebutanlah. Begitu juga surah-surah yang lain. Jadi ada semua ulama kata makruh sebut nama surah secara langsung. Namun pandangan yang tepat ialah pandangan yang pertama, yakni boleh, tidak timbul masalah. Tidak timbul masalah. Bahkan kadang-kadang bila sebut dengan kita menyebut secara langsung seumpama tu, ia menimbulkan pertanyaan, menyebabkan orang yang mendengar tu rasa nak lebih tahu. Kenapa dinamakan surah lembu? Kenapa tidak dinamakan dengan nama-nama yang lain? Jadi kita boleh berikan jawapan. Kita boleh kemukakan jawapan bila kita belajar tadabbur dan seumpamanya. Rupanya sebodoh-bodoh lembu tu pun, jika manusia tidak menggunakan akalnya, berpandukan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh jadi lebih bodoh daripada lembu. Dan lembu ni menjadi saksi, menjadi bukti kebodohan manusia sepanjang zaman. Daripada dulu sampailah hari ini, lembu dijadikan sebagai Tuhan oleh sekumpulan manusia. Jadi janganlah kita ikut-ikut membuta tuli, taklid, ikut secara membuta tuli tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa bukti, untuk dijadikan makhluk-makhluk seperti lembu dan seumpamanya sebagai Tuhan. Lepas tu dikemukakanlah dalil-dalil yang berkait dengan dibenarkan untuk kita sebut nama surah secara langsung. Seperti mana kata-kata Ibnu Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Tempat ini ialah tempat yang diturunkan surah Al-Baqarah.
Lepas tu satu lagi diriwayatkan juga dalam As-Sahihain, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa. Aku telah membacakan surah An-Nisa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Lepas tu tajuk seterusnya menyatakan qiraat. Ini rasa tak apalah. Tidak melarang orang kafir mendengar bacaan Al-Quran. Tidak melarang orang kafir mendengar bacaan Al-Quran. Jadi Imam Nawawi sebut di sini, seseorang kafir tidak boleh dilarang daripada mendengar bacaan Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, yakni untuk memahami Islam, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar keterangan-keterangan Allah, yakni tentang hakikat Islam itu. Jadi secara umumnya Al-Quran tidak boleh kita sekat daripada didengari oleh orang bukan Islam. Sebab itulah pintu hidayah. Itulah pintu hidayah. Tetapi dia dilarang memegang mushaf. Ini mazhab Syafi'i lah, seperti yang kita sebut dah sebelum ni. Dia dilarang memegang mushaf. Adapun mengikut Imam Bukhari dan seumpamanya, tidak mengapa dia memegang mushaf. Melihat secara secara langsung, secara lebih dekat kitab yang membawanya kepada hidayah. Adakah harus mengajarkan Al-Quran kepadanya? Ulama mazhab kami berkata, sekiranya dia ialah orang yang tidak diharapkan keislamannya, maka dia tidak boleh mengajarkannya Al-Quran. Ini dari segi mengajarkan Al-Quran kepada orang bukan Islam. Jadi Imam Nawawi bahagikan pada dua. Satu, yang pertama, orang kafir yang diharapkan keislamannya. Yang kedua, orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya. Jadi yang diharapkan keislamannya boleh kita ajarkan Al-Quran. Bahkan baik sepatutnya kita ajarkan Al-Quran kepadanya. Dan sebaliknya satu lagi, tidak boleh mengajarkan Al-Quran. Mengikut apa ni? Orang lain pula mereka bahagikan bab mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir ni kepada dua. Bukan dari segi diharapkan ataupun tidak diharapkan. Dari segi dia tu nak belajar Al-Quran, nak baca Al-Quran tu untuk mendapatkan hidayah, satu. Yang kedua, untuk melakukan istihza, penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi kalau dia nak kita ajarkan Al-Quran kepadanya kerana dia nak mencari kebenaran, nak mendapatkan hidayah, maka sangat-sangat baiklah, moleklah kita ajarkan kepadanya, bawa dia kepada pintu hidayah. Tapi jika sebaliknya, maka sepatutnya kita jauhi, sebab itu membuka pintu penghinaan terhadap Al-Quran daripada orang bukan Islam. Sebab Al-Quran, walaupun kita kata sangat sepatutnya kita sebarkan hidayah yang terkandung dalamnya, kita juga kena melindungi Al-Quran daripada penghinaan daripada orang, sama ada di kalangan orang Islam ataupun di kalangan orang bukan Islam. Sekarang ini dengan adanya media sosial apa semua, sesiapa sahaja boleh boleh dengar, boleh baca Al-Quran, termasuklah orang kafir. Sekarang ini kalau kita tengok orang bukan Islam, orang bukan Islam, dia buat satu satu dipanggil react terhadap Al-Quran. Dia cari mana-mana qari, dia buka lah dalam YouTube bacaan-bacaan yang tertentu. Ini mak saleh apa semua ni. Lepas tu dia dengar. Dia dengar sahaja, dengan kadang-kadang adalah terjemahannya. Kadang-kadang dengar sahaja ayat yang dibaca oleh qari-qari tertentu.
Sehingga menangis. Dia tak payah apa-apa pun kadang-kadang, tapi alunan ayat tu kebenaran yang disampaikan daripada Al-Quran ini sangat sangat meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati. Menangis sampai menangis sampai. Sebab itulah dalam ayat-ayat sebelum ni kita bincang dah bila baca Quran kena baca dengan tartil. Bila baca Quran kena baca dengan kuat. Bila baca Quran kita baca dengan suara yang indah. Kena baca dengan suara yang sedap. Jadi gabungan pada semua tu gabungan pada semua tu memberi kesan, bukan sekadar pada orang faham Al-Quran, orang Islam dah. Orang bukan Islam pun sebenarnya dapat merasai sedapnya, lazatnya Al-Quran, at-talazzuz bil Quran. At-talazzuz bil Quran. Jadi itu sebenarnya membawa dia kepada sikit demi sikit membuka pintu hidayah kepadanya. Membuka pintu hidayah kepadanya. Lepas tu masalah pegang mushaf, dia tidak pegang mushaf ni, ini masalah khilaf. Mungkin bagi mazhab Syafi'i tidak boleh memegang mushaf. Tidak boleh memegang mushaf. Tapi kalau dia tanya, payah juga kita nak jawab ni. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh pegang mushaf apa semua ni. Tapi kalau mengikut pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidak ada masalah dan lebih memudahkan kita untuk menyampaikan Al-Quran kepada orang bukan Islam. Lepas itu penulisan Al-Quran pada bekas dibasuh dan diberi minum kepada pesakit. Ini saya rasa kita kena sambung kemudian lah. Ada beberapa lagi tajuk. Dan kita ada 2 bab lagi daripada kitab kita ni. 2 bab yang ringkas lah, yang pendek, sebelum insya-Allah kita berakhir program daurah tafsir kita ni. Sebelum berakhir program daurah tafsir kita ni, insya-Allah kita sambung. Kemudian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.